katakan dia tak? Yatlu alaihim ayatihi. Walaupun Nabi ni Nabi yang ummi, tapi dia membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu maksud Nabi yang ummi di sini bukan tak boleh baca. Tapi Allah tak izinkan Nabi membaca daripada tulisan-tulisan. Ini maksudnya. Anda pun dah tahu cerita ataupun sejarah turunnya ayat Quran yang pertama atau 5 ayat yang pertama memecah sejarah hampir 600 tahun tidak turunnya wahyu Allah. Apabila wafatnya Nabi Isa, maka Allah turunkan ayat yang pertama, ayat 1 sampai 5 daripada surah Al-Alaq. Kisah itu menjadikan pelajaran kepada kita. Semua orang tahu bila Nabi Uzla tahan di Jabal Nur, puncak Jabal Nur di Gua Hira. Pada salah satu malam Ramadan, datang Jibril dalam keadaan asalnya. Allahu alam bagaimana cara keadaannya jangan tanya. Tapi yang pertama-tama dikisahkan dalam sejarah itu apa kata Jibril? Ya Muhammad, iqra. Wahai Muhammad, bacalah. Dalam buku yang kita baca, apa kata Nabi? Ma'ana biqari. Bahasa saya lah. Mana aku boleh baca? Kata. Padahal ketika itu Jibril pun tak bawa mana-mana tulisan. Jibril tak bawa, Muhammad, tolong baca. Tak. Jibril tak bawa apa-apa. Jibril mengatakan, iqra. Bacalah Muhammad. Dengan penuh ikhlas kata Nabi, ma'ana biqari. Walaupun Jibril tak bawakan surat, tapi Nabi ni orang yang betul-betul jujur, al-amin. Beliau mengatakan aku tak boleh baca. Dalam sejarah kita baca berulang-ulang sampai 3 kali, akhirnya apa yang dibacakan oleh Jibril. Kata Jibril, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhan yang menciptakan. Nabi ikut. Ini bahasa yang saya pakai. Jibril yang membacakan iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhan yang menciptakan. Nabi tidak membaca, Nabi ikut bacaan Jibril. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi tidak membaca daripada mana-mana tulisan. Jibril baca, khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia daripada segumpal darah. Nabi ikut, khalaqal insana min 'alaq. Jibril baca lagi, iqra' wa rabbukal akram. Bacalah atas nama Tuhan yang maha mulia. Nabi ikut, iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Ya, ini Tuhan yang mengajarkan manusia dengan qalam ataupun perantaraan. Nabi ikut, allazi 'allama bil qalam. Ya, ini Tuhan yang mengajar manusia dengan perantaraan. Alamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia apa-apa yang mereka tidak mengetahui. Nabi ikut, alamal insana ma lam ya'lam. Jadi saya nak buktikan Nabi tidak membaca mana-mana surat. Nabi Allah tak izinkan boleh membaca. Tapi Jibril baca, kemudian Nabi mengulang ataupun mengikut. Lepas 5 ayat tadi dalam sejarah, Jibril menghilangkan dirinya. Nabi lari lebih kurang 6 km daripada Jabal Nur sampai ke Al-Haram ataupun Masjidil Haram, di rumah Nabi tu. Ni belum lagi nak panjat atas tak? Nabi lari turun je tak sampai di rumah dalam keadaan ketakutan. Nabi Muhammad ni jumpa Jibril dapat wahyu ni takut. Orang-orang hari ni konon macam ya. Baru mimpi tak betul, mungkin sebelum tidur tak cuci kaki, mimpi tu jumpa Nabi. Lepas tu yak pula ngada-ngada. Nabi ni ditabalkan sebagai Rasulullah, takut. Balik cakap dengan isterinya, zammiluni, tak? Selimutkan aku, takut macam gitu. Isterinya tanya kenapa, tak? Aku bertemu dengan satu makhluk aku tak pernah nampak membacakan gini, ya tak? Nabi bacakan ayat tadi, Nabi tak bawa surat, tak? Ini dalil yang kita nak sebut di sini. Nabi tanya ke Khadijah, inilah surat yang aku dapat, ya tak? Yang berisi, ini ayat 1 sampai 5. Tidak. Artinya Nabi Allah tidak izinkan membaca daripada mana-mana tulisan. Apa yang Nabi baca itu adalah ulang tayang daripada yang dibacakan oleh Jibril alaihissalam. Ini kaedah yang kita nak sebutkan. Jadi perkataan An-Nabil Ummi, Nabi yang ummi tadi, tak? Yatslu alaihim ayatihi. Nabi yang menurut bahasa tak boleh membaca dan boleh menulis, tak? Tapi dia membacakan kepada manusia kitab-kitab Allah. Maksudnya Nabi tidak boleh membaca daripada tulisan-tulisan yang ditulis. Tapi dia boleh, iaitu menghafal. Bukan saja 5 ayat, 6,000 lebih ayat. Sepanjang 23 tahun, 6,000 lebih ayat. Anda bayangkan pada zaman yang tak ada komputer. Nabi tak boleh catat balik, tulis, tak? Sekali baca, masuk dan tak hilang. 6,000 lebih ayat sepanjang 23 tahun. Dan Nabi boleh baca apa yang diulang oleh semua Jibril dengan bacaan-bacaan Jibril. Ini hebat. Inilah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tak izinkan Nabi membaca daripada tulisan.
Tapi Nabi boleh baca dan boleh hafal 6,000 lebih ayat. Bahkan dia tak, wa yu'allimuhumul kitab. Bukan saja boleh hafal 6,000 lebih ayat, boleh membacakan dan boleh mengajar manusia. Bijaknya Nabi SAW. Kita duduk, kita fikir mana ada guru yang tak boleh baca tapi boleh ajar anak murid. Ada ke? Ada ke satu guru yang dia tak boleh baca, dia boleh ajar anak murid? Tak. Itu Cik Gurus yang ajar dalam sarkis tu. Mana siapa tu? Cerita-cerita Pendekar Bujang Lapuk tu lah, kan dia cakap macam sarkis kat dalam tu kan. Cikgu Gus tu pun pandai baca, baru boleh ajar orang, tak? Tapi Nabi Muhammad SAW yang Allah tak izinkan boleh membaca, tapi boleh mengajar. Bukan saja membaca dan bacaan yang terbaik. Tak ada orang lebih baik bacaan Qurannya melainkan Nabi Muhammad SAW. Nah, di sinilah kita nak perluaskan tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang paling besar adalah Al-Quran Karim. Allah tak berikan Nabi Muhammad tongkat seperti mana Allah berikan Nabi Musa boleh belah laut. Allah tak berikan Nabi Muhammad boleh bikin satu kapal yang sungguh hebat seperti mana kapal Nabi Nuh AS. Allah tak berikan mukjizat kepada Nabi Muhammad boleh ubat orang penyakit sopak dan sebagaimana seperti mana Nabi Isa AS. Sungguh pun kita sebutkan setiap para Nabi itu ada mukjizat, dan banyak mukjizat-mukjizat mereka penuh dengan segala macam hikmah yang tak mampu kita perjelaskan. Tapi semua mukjizat-mukjizat para Nabi sebelum ini sesuai pada zaman mereka. Jadi masukkan mukjizat ini sehingga mereka tu lihat kejadian yang berlaku tadi lemah. Akhirnya mereka terpaksa beriman dengan para Nabi yang Allah utuskan. Dan ada hikmah yang penuh, kita tak bincang pada ini. Setiap para Nabi itu ada mukjizat, tapi mukjizat mereka sesuai dengan zaman mereka. Adapun Nabi Muhammad SAW bukanlah diutus untuk 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 600 tahun, tak. Nabi Muhammad di khatamul anbiya, Nabi pelengkap Nabi. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nabi Muhammad tidaklah bapa kepada seorang di kalangan kamu, maksudnya Zaid bin Sabit. Akan tetapi kata Allah, walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin. Dia adalah pelengkap segala para nabi. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Allah Maha mengetahui tentang hal-hal tersebut. Artinya Nabi Muhammad ni pelengkap segala nabi, daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa yang kita hafal dengan 24 tak? Yang ke-25 ni menjadi pelengkap. Artinya mukjizatnya mesti lebih relevan dengan zaman-zaman yang panjang ini. Dan Nabi Muhammad tidak diutuskan untuk orang Arab di Mekah saja, orang di Madinah saja, atau orang Hijaz saja, tak? Allah sebut, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Aku utus kau Muhammad sebagai rasul pelengkap para nabi, yang aku utus kau kepada seluruh kafatan. Kafah, seluruh manusia-manusia, artinya bukan pada zaman Nabi, sekarang sampai akhir zaman. Sampai orang yang hari ini tak pernah pergi Mekah pun, mereka juga kalau masuk Islam, mereka dikira sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentulah bukan kepada negara yang bukan saja di Mekah, di Madinah, tapi kepada bangsa-bangsa dan zaman-zaman yang Nabi tak hidup. Di lain perkataan, sudah tentulah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ni mestilah mukjizat itu relevan. Allah tak berikan Nabi Muhammad boleh belah laut dengan tongkat tadi, walaupun tadi saya sebut kita tak mampu mengkaji hikmah yang ada pada tongkat Nabi Musa itu. Ketahuilah, akal kita terlalu cetek, ilmu kita terlalu kecil untuk membincangkan masalah itu. Tapi bahasa yang saya pakai, kerana ketika itu memang logiklah apabila sudah pengikut-pengikut Nabi Isa ni, Nabi Musa, Bani Israel dah tak ada lagi hakal. Mereka cakap, ya Musa, matilah kita hari ini, ya tak? Musa cakap, tak, Allah akan bantu aku, ya? So dia dengan kejadian membelah laut tadi, orang terasa bahawa memang betul harus kita beriman kepada Musa sebagai Rasulullah. Nabi tak dapat macam itu. Allah tak jadikan. Pasal apa? Nabi akan, agama yang dibawa Nabi Muhammad ni, ya tak, sampai pada zaman hari ini. Hari ini kita tak cerita orang belah laut lagi. Bukan kata causeway yang dekat, second link jauh sikit. Daripada Penang, mainland, pergi kepada yang ini, Pulau Pinang. Kan jauh, ya tak? Orang boleh jalan, ya tak? Tak apa, ya tak? Itu Suez Canal tu 4 km orang jalan terolong bawah. Bukan itu, ya tak? England yang terpisah daripada Eropah, ya tak? Tapi disambungkan dengan terowong yang berapa puluh kilometer, ya tak? Disambungkan. Sehingga kan akhirnya England itu dikira sebagai Eropah, padahal dia satu pulau yang terpisah. Ya tak? Artinya orang boleh bikin terowong, artinya orang boleh challenge. Kalaulah Nabi Muhammad ini, ya tak?
ada mukjizat boleh belah laut macam gitu, orang boleh bikin ke tak? Itu tak ada masalah tak? Ini orang boleh challenge. Tapi Quran menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad ada bikin kapal lah, cakaplah macam Nabi Nuh. Tolong garis bawah, kita tidak pernah menghina mukjizat para Nabi. Penuh dengan segala macam hikmah. Kita dah ceritakan. Nabi Nuh ni bukan engineer, tapi dia bikin satu kapal, gelombangnya begitu besar, selamat berlabuh. Sedangkan orang bikin apa? Titanic. Apa Titanic? Baru ombak sikit dia tenggelam, habis mati semua. Nak menunjukkan kehebatan kapal Nabi Nuh tu. Tapi kita nak beritahu hari ini, Nabi Muhammad tidak Allah jadikan mukjizatnya membuat kapal. Kerana hari ini orang boleh bikin kapal yang lebih canggih lagi. Nabi Muhammad tidak mengubat orang-orang sakit, sopak dan sebagainya. Kerana hari ini ada pakar bedah. Tapi ketahuilah, semua ilmu tadi terkandung di dalam Al-Quran. Terkandung di dalam Al-Quran. Orang tanya kepada Imam Abu Hanifah, fas'alu ala zid in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang tahu apabila kamu tak tahu. Ya tak? Apa maknanya? Abu Hanifah cakap itulah Al-Quran. Dia mengajar segala ilmu. Di dalam Al-Quran mengandungi segala ilmu dan pada mana-mana tempat dan mana-mana zaman. Ya tak? Orang tanya tak, adakah cerita tentang memasak? Kita nak masuk lauk apa? Orang perempuan tahu. Sam pedas. Adakah dalam Quran ingredient? Adakah? Tak ada tak? Tapi Abu Hanifah jawab dia tak. Tanya kepada pakar masak. Dia tak. Fas'alu ahla zid in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang tahu apabila kamu tahu. Quran mengajar kita, itulah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini salah satu daripada tanda kebesaran Allah SWT, yang dalamnya bukan sekadar mencerita masalah tauhid, bukan mencerita masalah ketuhanan sahaja, bukan saja menceritakan masalah undang-undang dan hukum saja, bukan mencerita masalah surga, pahala, dosa, tidak. Dia cerita lebih pada itu. Dia cerita tentang bagaimana peredaran cakrawala. Itu ilmu. Dia cerita bagaimana kejadian manusia yang sampai hari ini orang boleh tahu. Orang perempuan tahu muntah-muntah aja pergi check up, ke tak? Check up air najis tadi, cek. Doktor boleh confirm sudah 2 minggu. Nampak? Kalau 2 minggu budak tu dalam keadaan macam mana? Bagaimana janinnya? Semuanya diceritakan dalam Al-Quran Karim. Ini Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan dia itu hidup pada zaman high-tech. Sebagai contoh, cerita Isra' dan Mi'raj, semua orang tahu. Subhanallazi asra bi'abadihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawla. Kata Allah, Maha Suci Allah yang telah menjalankan asra, menjalankan abadihi, hambanya, laylan, dalam satu malam. Satu malam ni kita cakap paling-paling 10 jam. Paling-paling, tak? Kita cerita selepas maghrib sampai sebelum subuh, cakaplah 10 jam. Satu malam Allah jalankan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa tu hampir lebih pada 2000 km. Perjalanan dahulu tu 1 bulan ataupun paling cepat 20 hari. Lebih daripada 2000 km. Bukan sekedar Isra' tapi Mi'raj. Bukan sampai ke langit tapi Sidratul Muntaha. Atas lagi langit yang ke-7. Bayangkan dia tak? Orang kira lah, saya pun tak tahu. Jarak antara bumi dengan matahari ini 150 juta kilometer. Ni orang pandai kira, kita pun tak tahu. Anda tak percaya, kira sendiri. Orang cakap. Sekarang kita cerita tak? Daripada Mekah, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, lebih 2000 km. Nak naik lagi, kalau daripada bumi sampai matahari pun 150 juta kilometer. Ini sampai ke Sidratul Muntaha yang tak ada ukuran. Hanya sekedar 1 malam saja. Quran menceritakan masalah ilmu, ya tak? Orang kafir kaji ni bagaimana Muhammad boleh sampai begitu cepat sekali, hanya paling-paling 10 jam. Lebih daripada beratus-ratus ribu kilometer. Akhirnya keluarlah Apollo 11, paling pekak pun. Orang Melayu cerita Isra' Mi'raj tiap tahun. Isra' Mi'raj cerita kan. Itulah cerita habis. Susu arak nampak tu. Apa yang kita yang